السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Para pelajar, para penonton, hadirin hadirat, para pendengar, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati dan memberkati kita pada pagi ini. Kita menyambung perbincangan kita dalam tafsir ayat-ayat Al-Quran yang bermula dengan seruan Allah Ta'ala, Ya ayyuhalladzina amanu. Dan kita masih lagi berbaki beberapa ayat dalam suratul Maidah, iaitulah pada modul yang ayat ni mungkin tertinggal dalam modul, tidak dimasukkan, sedangkan dia ya ayyuhalladzina amanu dalam modul. Ayat ni seolah-olahnya telah tertinggal dalam muka. Itulah dalam surah Al-Maidah ayat ke-87. Allah Subhanahu wa taala berfirman, يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. Ayat ini adalah kalau kita melihat kata Asyuti di sini, ayat ini turun, sebab turunnya ialah apabila sekumpulan daripada sahabat Nabi radhiyallahu anhum bercita-cita ataupun berazam untuk berpuasa dan mendirikan solat malam berterusan, berpuasa tidak buka, solat malam setiap malam, tidak tidur dan tidak mendekati wanita dan juga wangi-wangian, dan tidak makan daging dan tidak tidur. Yani kata Suyuti, ayat 87 hingga 89 ini turun
berkenaan dengan sekumpulan sahabat, ya, di mana diriwayatkan 10 orang daripada sahabat telah bersepakat untuk berpuasa dan tidak buka. Puasa ni puasa setiap hari, ya, dan tidak mau tidur malam, nak tahajud setiap malam, ya, dan tidak mau tidur, nak terus solat daripada maghrib sampai isyak tu sampai subuh setiap malam macam itu, ya. Dan ada yang tak mau kahwin dan ada yang tidak mau makan daging, ya. Jadi bila perkara tersebut sampai kepada pengetahuan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inni lam umar bidzalik, aku tidak disuruh dengan perkara tersebut. Inna li anfusikum alaikum haqqa, sesungguhnya bagi diri kamu itu ada hak yang perlu kamu tunaikan. Fasumu wa aftiru wa qumu wa namu fa inni aqumu wa anam wa asumu wa uftir wa akulu al-lahma wad dasam wa man raghiba an sunnati falaysa minni. Nabi kata, berpuasalah pada hari tertentu dan berbuka puasa pula hari yang lain. Salat malam dan tidur juga. Sesungguhnya aku sendiri salat malam dan aku tidur. Bukan kata Nabi tak tidur langsung. Aku ada hari aku puasa, ada hari aku buka puasa. Asumu wa uftir. Dan aku makan daging. Maka barang siapa yang tidak suka dengan sunnahku, maka dia bukan daripada kalanganku. Dan hadis ini dikeluarkan juga dalam riwayat yang sahih berkenaan beberapa orang sahabat yang datang bertanya Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha berkenaan dengan ibadah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni ibadah baginda di rumah. Faka'annahum taqalluha. Lalu mereka seakan merasa benda tu sikit buat diri mereka. Mereka kata nak banding dengan kita dengan Nabi, Nabi ni telah diampunkan dosanya dahulu dan akan datang. Kita macam mana? Takkan kita nak buat ibadat banyak tu sahaja? Maka mereka pun bercita-cita. Ada yang kata aku tidak akan tidur malam, aku akan tahajud setiap malam, tidak akan tidur sampai pagi. Ada yang kata aku nak puasa setiap hari, dan ada yang kata aku takkan kahwin, nak ibadat sahaja. Maka bila sampai benda ni kepada Nabi SAW, Nabi naik ke atas mimbar, Nabi kata, ma balu aqwamin yaquluna kadza wa kadza. Apa hai pula ada orang yang pergi cakap lagu ni, ya, sedangkan aku sendiri, Nabi kata, a'lamukum billahi ana wa atqakum billahi ana. Aku yang paling tahu tentang Allah, aku yang paling takwa kepada Allah. Aqum wa anam. Aku salat malam dan aku tidur. Asum wa uftir. Aku puasa dan aku buka puasa. Ada hari aku tak puasa. Wa atazawwajun nisa. Dan aku kahwin dengan orang perempuan. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang tak suka sunnahku, yang tak gemar dengan sunnahku, yakni ajaran agamaku, maka dia bukan daripada kalanganku. Maka diriwayatkan turunlah juga, selain daripada hadis tadi, turunlah juga ayat ini, di mana Allah Ta'ala menegur perbuatan para sahabat tadi. Allah Ta'ala kata, ya ayyuhalladzina amanu, la tuharrimu tayyibati ma ahallallahu lakum. Wahai orang yang beriman, janganlah kamu haramkan perkara-perkara baik dan elok yang telah Allah halalkan kepada kamu. Wala ta'tadu, ay tatajawazu amrullah, dan jangan kamu melampau, melebihi batas yang Allah Ta'ala tetapkan dan perintahkan. Innallaha la yuhibbul mu'tadin. Sesungguhnya Allah tidak cintakan orang yang melampau batas. Ini kerana tujuan mereka nak buat ibadat berlebih-lebihan tadi ni, mereka nak dapat cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka menyangka itu adalah cara untuk Allah Ta'ala cintakan mereka, tetapi rupanya silap. Kerana perbuatan itu adalah satu bentuk i'tidak, satu bentuk melanggar batas-batas syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah sebaliknya bukannya mencintai, sebaliknya Allah tidak suka dan benci
orang yang melanggar sempadan syariatnya. Ya. Jadi mungkin di antara kita ni banyak yang faham bahawa melanggar sempadan syariat ni ialah melanggar larangan. Ya. Dan kita tidak perasan bahawa di sebalik suruhan ada larangan. Di sebalik suruhan ada larangan. Al-amru bisyai' nahyun 'an diddih. Dalam kaedah usulul fiqh, antara cara kita nak faham perintah Allah dan suruhan Allah ialah kalau Allah suruh satu benda, maknanya lawan benda tu adalah dia larang. Jadi kalau Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan satu ketetapan bahawa kita disuruh puasa dan kita disuruh buka puasa, kita disuruh berkahwin, kita disuruh tidur malam dan disuruh berjaga malam pada melakukan ibadat, maka bermakna kalau kita nak tambah lebih daripada yang Tuhan suruh, maknanya itu adalah satu melampau batas. Ya? Melampau batas. Dan inilah disebut sebagai al-ghulu fid din, ekstrim dalam beragama. Ekstrim dalam beragama ini ialah di antara bentuk ekstrim dalam agama ialah berlebih-lebihan melakukan ibadat yang tidak disuruh oleh Allah dan Rasul, iaitulah melakukan perkara-perkara bid'ah. Ya? Sebab itulah ahli bid'ah adalah golongan yang sentiasa ekstrim. Ekstrim dalam tindakan mereka, ekstrim dalam tutur kata mereka, ekstrim dalam memberi penilaian dan hukum kepada orang. Ya? Kerana mereka suka berlebih-lebihan dan melanggar sempadan yang Allah Ta'ala letakkan. Ya? Dan agama Allah Ta'ala wasatun bainal ghali wal jafi, bainal ifrat wat tafrit. Agama Allah Subhanahu wa Ta'ala ini pertengahan, terletak elok di tengah-tengah, yang sangat cantik, yang sangat indah, di antara dua penyimpangan. Penyimpangan ke arah ghulu, melampau, ekstrim, dan ke arah cuai dan lalai dan leka, tafrit. Dia ada ifrat, berlebih-lebihan, dan dia ada tafrit, cuai. Ada al-ghulu dan ada al-jafa, melampau dan cuai, culas. Ya. Ini kerana ada setengah orang dia kata, saya tak mau ekstrim, jadi saya semayang sehari 3 waktu je. Kalau 5 waktu ni macam ekstrim. Na'udzubillah min zalik. Itu cuai, tafrid. Saya tutup aurat waktu solat je. Waktu yang lain saya tak tutup aurat. Sebab apa? Saya orang kata ekstrim pula. Tak. Itu bukan ekstrim. Itu perbuatannya itu adalah yang disuruh menutup aurat. Tapi dia tutup aurat sekejap, tak tutup aurat sekejap. Itu adalah cuai, tafrid, yang juga dicela dalam agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita tengok dalam suratul Ma'idah ini, walaupun Al-Ma'idah itu berkaitan dengan cerita tentang hidangan daripada langit yang Allah Ta'ala turunkan kepada Nabi Isa AS di akhir ayat, tetapi banyak dalam surah Al-Ma'idah ini juga hukum hakam berkaitan dengan makan. Ya, hukum hakam berkenaan dengan binatang-binatang yang halal dimakan, hukum hakam. Ya. Jadi di antara hukum hakam yang disebutkan di awal ayat kita dah baca ialah sejumlah haiwan-haiwan yang diharamkan makan. Dan kini Allah Ta'ala kata, ya ayyuhalladzina amanu la tuharrimu tayyibati ma ahallallahu lakum. Larangan daripada kita mengharamkan pula apa yang halal. Apa yang Allah Ta'ala telah halalkan kepada kita, halalkanlah. Kerana dia yang lebih tahu. Dia yang tahu. Segala dan Allah Ta'ala kata, la tuharrimu tayyibati ma ahallallahu lakum. Yani, apa jua yang Allah Ta'ala halalkan adalah tayyibat. Adalah elok. Adalah baik. Ya? Adalah baik. Allah Ta'ala sifatkan tayyibat.
Benda-benda yang Allah Ta'ala halalkan itu sebagai tayyibat. Kan? Dalam surah Al-Baqarah telah sifatkan sebagai halalan tayyibah. Halal itu ialah yang baik. Apa yang Allah halalkan itu maka dia adalah baik, tayyib. Ya. Dia adalah benda yang elok. Benda yang tak elok, yang jijik, yang merosakkan, yang ada mudarat, semuanya Tuhan telah haramkan. Ya. Menunjukkan bahawa ciri-ciri, ya, ciri-ciri agama Islam ini dia bersesuaian dengan fitrah. Sebab itulah ditanya kepada seorang badui, apa yang menyebabkan kamu yakin Muhammad ini Rasul? Muhammad ini adalah benar-benar utusan Allah. Dia kata, tidak ada perkara yang Muhammad kata, buatlah. Muhammad suruh buat. Tidak ada perkara yang Muhammad suruh, lalu tiba-tiba akal mengatakan, alangkah baiknya kalau dia tak suruh. Dan tidak ada benda yang dia larang. Semua benda yang baginda larang. Tidak ada satu pun larangan baginda yang akal akan kata, alangkah baiknya kalau dia tidak larang. Maknanya akal fitrah, akal yang sejahtera, menerima larangan Allah dan suruhan Allah sebagai sesuatu yang waras, sesuatu yang logik, sesuatu yang bersesuaian dengan fitrah. Bersesuaian dengan fitrah. Sebab itu Allah sebutkan di antara ciri-ciri dan tujuan pengutusan Nabi SAW, wa yuhillu lahumut tayyibat wa yuharrimu alaihimul khaba'ith. Dia menghalalkan untuk mereka segala yang elok-elok dan mengharamkan kepada mereka segala yang keji-keji. Apa saja bentuk perbuatan makanan yang keji dilarang. Makan minum yang keji dilarang, yang elok yang dihalalkan. Perbuatan-perbuatan yang baik disuruh. Segala perbuatan, ucapan, perkataan yang berbentuk fahishah, yang keji, dilarang, diharamkan. Sebab tu Allah Ta'ala kata, Inna Allah la ya'muru bil fahsya. Allah tak suruh benda-benda yang keji. Benda-benda yang tak elok, ini bukan daripada suruhan Tuhan. Itu daripada suruhan dan hasutan syaitan mungkin. Itu adalah betul, daripada syaitan yang hendak menyesatkan manusia. Tuhan tidak akan suruh benda-benda yang tak elok, yang tak baik. Kerana dia adalah Al-Hakim. Dia maha bijaksana. Melakukan sesuatu perkara dengan tepat. Ya. Dan Allah Ta'ala, Inna Allah tayyibun la yaqbalu illa tayyiba. Allah Ta'ala itu sendiri tayyibun. Elok. Tidak menerima kecuali yang elok. Dia maha elok. Ya. Dia maha elok. Kerana dia tayyib, dia hanya menghalalkan perkara-perkara yang tayyib. Allahu akbar kabira. Jadi ayat ini jelas mengatakan kepada kita supaya kita tidak memandai-mandai dalam melakukan hukum tanpa bimbingan daripada wahyu dan syariat Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita buat hukum mengikut emosi dan perasaan kita dan kecenderungan diri kita. Kerana kecenderungan manusia ni ada dua arah. Satu, kecenderungan ada orang jiwanya cenderung ke arah menentang suruhan Allah Subhanahu wa taala. Jiwanya cenderung ke arah cuai dan lalai. Orang yang macam ni syaitan akan datang dan heret dia ke arah maksiat. Ke arah menderhaka kepada Allah, nas'alullah al-afiyah. Ada orang jiwanya cenderung kepada taat. Dia sudah mujahadah, dia sudah melawan hawa nafsunya sampai ke satu tahap dia tidak ada lagi kecenderungan untuk derhaka kepada Allah dan dia menyibukkan dirinya dengan ibadah. Adakah kita ingat orang yang macam ni syaitan berputus asa daripada nak menyesatkan dia? Tidak. Rupanya syaitan melihat di sana ada satu lagi ruang untuk dia mengajak orang yang ahli ibadah, yang taat kepada Allah ini untuk menderhaka kepada Allah dengan cara dia menyangka apa yang dia buat itu adalah taat. Tidak lain tidak bukan dengan cara ghulu, ekstrim.
dengan cara dia melakukan ibadat-ibadat malam yashra'hu Allah wa rasuluh, apa yang Allah dan Rasul tidak syariatkan. Dia buat ibadat, lalu dia menyangka bahawa apa yang dia buat itu adalah baik, adalah elok. Sebab itulah para sahabat telah memberi amaran. Kata Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, man ibtada'a bid'atan wa ra'aha kullu bid'atin dhalalah wa in ra'aha an-nasu hasanah. Semua perkara bid'ah, setiap perkara bid'ah adalah sesat, walaupun orang menganggapnya baik. Bid'ah itu pada mata kasarnya nampak bagus, nampak baik, nampak elok. Pasal apa? Dia kata takkan salah kot duduk ramai-ramai berkumpul baca Yasin malam Jumaat daripada hak duk pi buat benda-benda tak elok. Ya. Kerana mereka menyangka apa yang mereka buat itu elok. Ya. Setiap ahli bid'ah menyangka apa yang mereka buat itu baik. Tetapi mereka lupa bahawa hakikatnya apa yang mereka sangka baik itu sebenarnya adalah buruk. Pada hakikatnya baik itu adalah rupa luaran. Kerana bila mereka bandingkan, ya, umpama kalau kita ambil baju yang cantik, yang elok, tetapi sebenarnya dia ada koyak di dalam, ya, ataupun sebenarnya benangnya sudah reput, kita letak di sebelah baju yang nyata koyaknya, ya, maka kita kata, oh ya, baju itu yang tidak koyak itu lebih baik, lebih cantik. Tetapi bila kita periksa betul-betul, rupanya sama-sama rosak. Ya? Inilah hakikat. Ya? Kita dah bincangkan perkara bid'ah pada ayat yang awal dalam surah Maidah, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Cuma di sini kita nak tegaskan bahawa bid'ah itu adalah satu bentuk i'tidah. Satu bentuk melampau, melanggar batas-batas syariat. Walaupun zahirnya adalah ta'at. Ghulu. Sebab itulah kata Asy-Syatibi rahimahullah dalam mentarifkan perkara bid'ah itu ialah tariqatun mukhtara'atun fid din. Tudahi asy-syar'iyyah. تضاهي الشريعة يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد. Dia adalah satu cara yang diada-adakan dalam agama, tariqatun mukhtara'ah fid din. Tudahi syar'iyyah, yang meniru syar'iyyah. Maknanya dia di luaran nampak macam syariat, macam benda tu disyariatkan. Bahkan mungkin orang yang buat itu boleh datangkan argue dengan dalil-dalil yang kita nampak macam sahih, tetapi bila kita semak cara istidlalnya tidak sahih. Yuqsadu bis-suluki 'alayha al-mubalaghatu fi at-ta'abbud. Yang mana kebiasaan orang yang buat bid'ah ni tujuannya apa dia? Nak berlebih-lebihan dalam memperhambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tengok bid'ah dalam akidah. Golongan yang mentakwil sifat Allah Subhanahu wa taala. Apa tujuan dia takwil? Apa tujuan dia menafikan sebahagian sifat Allah? Ialah kerana dia nak tanzih. Dia nak mensucikan Allah daripada persamaan dengan makhluk. Dia nak mengagungkan laisa kamitslihi syai' wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kita faham tujuannya murni, tujuannya mulia. Dan mentanzihkan Allah, mentasbihkan Allah, ini adalah ibadah, ini adalah ta'abbud. Ibadah i'tiqadiyah. Tetapi disebabkan dia mubalaghah fi ta'abbud, dia berlebih-lebihan dalam ibadah, maka dia tanpa dia sedari dia telah melakukan kesalahan yang besar. Dia menafikan perkhabaran yang Allah Ta'ala khabarkan, yang sepatutnya sebagai hamba tanggungjawabnya, kewajipannya adalah at-tasdiq,
membenarkan, dan al-iman, berikrar. Golongan musyabbihah mumathilah yang menyamakan Tuhan dengan makhluk. Apa tujuan? Kerana mereka hendak menta'zimkan nas-nas yang mengisbatkan sifat Allah. Dan ta'zimun nas dan berikrar dengan sifat-sifat Allah adalah ibadah i'tiqadiyah, ibadah i'tiqad. Tetapi kerana mereka mubalaghah fi ta'abbud, melampau-lampau dalam ibadat, maka mereka melakukan jenayah yang sangat besar dalam agama Allah Subhanahu wa taala, sehingga menyamakan Tuhan dengan makhluk yang merupakan menisbahkan aib kepada Allah Taala. Na'udzubillahi min zalik. Ya. Ini contoh dalam ibadah, dalam i'tiqad. Semuanya adalah berkaitan dengan al-mubalaghah fi ta'abbud. Ya. Mereka yang melakukan maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam, merayakan maulid Nabi, tak kiralah pada 12 Rabiul Awal ke, pada setiap hari Isnin ke, setiap minggu ke, setiap bulan ke, tak kiralah apa cara, apa waktu, tidak disyariatkan. Dalam Islam tidak ada perayaan bersempena kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ada ialah kita berpuasa hari Isnin. Itu sahih. Syarak bagi puasa hari Isnin. Tengok. So itu adalah cara yang syarak telah tetapkan, had yang syarak bagi untuk kita mensyukuri kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjadi sebab kepada rahmatan lil alamin, rahmat kepada alam. Tetapi kerana nak mubalaghah fi ta'abbud, nak berlebih-lebihan dalam ibadah, cinta Nabi masyru', disuruh. Kita memuji Nabi, memuliakan baginda Nabi SAW, disuruh. Tetapi memuji dan memuliakan baginda sehingga memberikan sifat-sifat yang bertaraf ketuhanan kepada Nabi SAW, ini dilarang. Nabi kata, la tutruni kama atratin nasara Isa bin Maryam. Jangan kamu memuji aku seperti mana golongan Nasrani memuji Isa anak laki Maryam. Wa innama ana abdun ana abdullahi wa rasuluh faqulu abdullahi wa rasuluh. Aku ni adalah hamba Allah dan Rasulnya, maka katalah hamba Allah dan Rasulnya. Hamba Allah dan Rasulnya ini adalah gelaran yang paling mulia untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa. Allah namakan baginda dengan abdihi pada maqam Isra dan Mi'raj. Allah namakan baginda dengan abdihi. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyima. Allah Ta'ala namakan, panggil baginda dengan abd pada maqam penurunan wahyu. Dan bila Allah sebut nama baginda, Allah sebut Muhammadur Rasulullah. Muhammad itu Rasulullah. Itu adalah gelaran yang sangat mulia, sangat terpuji yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana maqam ubudiyah adalah maqam yang tertinggi. Merealisasikan ubudiyah ke tahap 100% perhambaan diri kepada Allah, sehingga baginda mencapai maqam al-khullah, kekasih agung Allah. Ini adalah maqam kedudukan tertinggi yang boleh dicapai oleh hamba di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam ingatkan kepada para sahabat ni tadi, aku ni orang yang paling tahu tentang Allah, paling takwa tentang terhadap Allah. Tak ada orang yang lebih tahu tentang Allah. A'lamukum billahi ana. Tak ada orang lain yang lebih tahu tentang Allah kecuali aku. Orang yang paling takwa lebih daripada Nabi tak ada.
Tapi Nabi kata, aku usalli wa aqumu wa anam. Aku sembahyang malam, tidur. Wa asumu wa uftir. Aku puasa, dah ada hari aku buka puasa. Ya. Aisyah radhiyallahu anha kata, kami tengok Nabi kalau waktu dia berpuasa, seolah-olah dia tak pernah buka puasa. Tapi kalau waktu dia tak puasa, kami kata macam Nabi tak pernah puasa. Dan Nabi tak pernah puasa sebulan penuh kecuali Ramadan. Dan Nabi banyak berpuasa pada bulan Syaban. Itu pun tak penuh. Ya? Subhanallah. Dan tentulah ibadat sunat ini benda yang bergantung kepada kemampuan setiap orang. Kita tak nafi kalau ada orang yang mampu berpuasa setiap hari dia puasa. Dan dia memang jenis tidak ada benda lain, dia memang jenis kuat puasa. Dia boleh tahan. Kita kata tak ada masalah untuk dia buat benda tersebut selagi mana dia menunaikan hak-hak. Ya. Badan dia sihat. Dia mampu melaksanakan tanggungjawabnya kepada isterinya, kepada anak-anaknya, mencari nafkah dan sebagainya. Adakah benda itu memang dilarang? Tidak. Ya. Anak asalnya berpuasa sunat itu setiap hari harus, kecuali pada hari-hari yang diharamkan. Itulah 5 hari, 2 hari raya dan 3 hari tasyrik. Tetapi hukum datang untuk kondisi yang umum, bukan kondisi yang nadir bagi orang tertentu, yang orang yang macam ni tak ramai bilangannya. Ya. Dalam kalangan sahabat yang diizinkan oleh Nabi untuk puasa setiap hari ni pun Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Ibnu Umar sendiri bila, ataupun dalam hadis Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, sampai kepada Nabi cerita, kata dia tak tidur malam, duk baca Quran, duk salat malam. Ya. Puasa setiap hari. Ya. Nabi panggil. Nabi tegur dia. Nabi kata, kalau kamu nak khatam Quran, khatamlah. Maksimum Nabi bagi dekat dia 3 hari sekali. Dan puasa maksimum Nabi bagi dekat dia, puasa Nabi Allah Daud. Puasa sehari, buka sehari. Dan Nabi kata itu puasa yang paling afdal. Ya. Dalam sebahagian riwayat, puasa sehari, buka 2 hari. Ya. Maknanya berselang-seli, puasa selang-seli. Ini di antara puasa sunat yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Khatam Quran 3 kali sehari. Ini dua bulan Ramadan. Ramadan special. Supaya dia tidak memaksa diri. Kerana sampai kepada Nabi, dia buat benda ni sehingga menyusahkan diri dia. Itu pun dia kata, bila aku dah tua, kata Abdullah bin Amr bin Al-As, bila aku dah tua, aku betapa seronoknya kalau aku dulu ambil hak yang minimum Nabi bagi. Hak awal Nabi bagi dekat dia, khatam Quran 7 hari sekali. Hak yang ya, puasa 3 bulan, 3 hari setiap bulan. Ya. Kalau dia ambil yang minimum itu, tentulah dia kata, siapa bila dah tua dah tak larat sangat nak buat yang maksimum. Dan ibadat ini yang diukur ialah walaupun sedikit tetapi berterusan. Bukannya yang banyak lepas tu berhenti stop. Jadi antara formula kita ni, kalau boleh pilihlah ibadat yang kita bajet, benda ni kita boleh buat nanti sampailah hari tua kita. Ya? Tak. Walaupun memanglah kita kata kalau kita dah terbiasa pada waktu muda buat benda ini,
Dan kalau kita jujur dan ikhlas dengan Allah Ta'ala akan buka kepada kita kemudahan, kemampuan yang kita tak jangka bila masa kita tua. Ada seorang ulama naik sampan dengan anak murid dia, sampan nak tenggelam. Anak murid berkat berenang pergi ke tebing, tinggal tok guru. Dia berkata, macam mana tok guru kita ni? Tengok tok guru dia lompat cuai mai jatuh perang. Maksudnya tok guru dia tak payah berenang apa, lompat terus sampai ke darat. Terkejut depa. Lagi kuat pada depa. Depa berenang basah. Tok guru lompat daripada sampan. Kan? Jadi dia kata, inilah dia kaki yang kami jaga masa muda. Daripada melakukan maksiat kepada Allah kami guna untuk taat, maka Allah Ta'ala simpan untuknya waktu kami tua, kata dia. Subhanallah. Yang kalau kita guna untuk taat, Allah Ta'ala akan jaga. Tapi nak kata, bagi orang yang tidak mampu, jangan paksa diri. Ruang untuk beribadat kepada Allah ni, dari segi ibadat sunat ni luas. Jangan kita terus nak paksa benda yang kita tidak mampu, terbukti kita tak mampu nak buat, kita jangan terus paksa. Doktor kata awak ni ada gastrik yang kronik, mesti kena makan selalu. Gigih nak puasa juga setiap hari, Isnin, Khamis. Cari ibadat lain. Ada ibadat lain banyak lagi. Tak payah duk menyusahkan diri dengan buat benda yang kita memang tak mampu nak buat. Puasa fardu pun, di antara syarat untuk puasa tu jadi fardu ialah adalah al-taqah, mampu, ada keupayaan. Ini kan pula puasa sunat. Dan sebab itu ulama kata makruh untuk kita qiyamul lail setiap malam. Maksudnya berjaga malam setiap malam. Qiyamul lail maksudnya separuh malam itu tak apalah, tapi maknanya setiap malam jaga malam penuh. Dia ada waktu-waktu dia. Ada waktu-waktu tertentu dalam tahun-tahun yang kita disuruh berjaga sepanjang malam. 10 malam Ramadan yang akhir. Tak apa. Masa tu jangan tidur. Kan? Ini luar Ramadan dia kalut nak berjaga, nak sembahyang tahajud. Main Ramadan letih piak lena. Kan? Lepas tarawih habis kat tu je. Sedangkan waktu tu dia masyru' untuk dia qiyamul lail terusan kalau dah rajin sangat. Masa tu buatlah. Kan? Dia riwayatkan daripada sebahagian salaf 10 awal hari Zulhijjah, Ayyamul Ashr. Itu kita berjaga malam. Kan? Jadi malam-malam yang tertentu, bukannya sepanjang malam kita nak tak tidur, nak solat malam tak. Hari lain tidur bangkit. Nabi SAW pesan kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi ni bagi kat sahabat dia, setiap orang ibadat yang mereka mampu, cara yang mampu. Abu Hurairah kata 3 benda yang dipesan oleh kekasih agungku yang aku takkan tinggal. 2 rakaat duha, puasa 3 hari setiap bulan, dan witir sebelum aku tidur. Jadi di sini kata para ulama, Abu Hurairah dia punya fokus dia ialah pada menghafaz hadis Nabi SAW. Jadi dia diberi tugas yang berat oleh Nabi SAW untuk menghafaz hadis-hadis baginda. Ini adalah tugas dia, job dia, tanggungjawab dia. Jadi Nabi bagi dekat dia, Nabi sarankan kepada dia satu bentuk ibadat sunat yang ringan. 2 rakaat duha. Pasal apa? Salat duha. Salat duha ni disyariatkan kepada siapa? Untuk dia berterusan melakukan salat duha setiap hari. Salat duha ni ialah pasangan kepada salat malam, qiyamul lail. Orang yang tak mampu qiyamul lail, dia ganti dengan duha. Sebab itu salat duha itu ialah wirdun nahar, wirid siang hari. Ganti yang malam. Jadi siapa yang tidak dapat mulazamah salat malam, dia
fokus dengan solat duha. Jadi Abu Hurairah bukan jenis orang yang boleh nak bangkit tengah-tengah malam sembahyang. Sebab dia dah letih menghafal hadis, mengulang ingat hadis. Jadi sesuai Nabi kata dekat dia sebelum tidur sembahyang witir siap-siap, rehat, bangkit subuh, lepas subuh sembahyang duha. Tak ada kalut-kalut nak tahajud. Terus witir siap lepas isyak. Sebelum tidur witir siap. Puasa tak payah kalut-kalut nak puasa setiap hari. Abu Hurairah pun bukannya ni ada banyak makanan. Dia pun orang susah. Tapi kata nak puasa 3 bulan, 3 hari sekali, 3 hari sebulan. 3 hari sebulan. Pada puasa 3 hari sebulan, menyamai seperti puasa sebenarnya. Kalau kita mulazamah 3 hari sebulan, dah sebenarnya tahu. Kan? Kasiyamid dahr. Ya. Jadi Nabi SAW, kalau kita tengok hadis-hadis yang menyarankan tata cara ibadat kepada sahabat ni, kita tengok latar belakang sahabat yang Nabi cerita tu, kita compare dengan diri kita. Aku padan dengan dia ke cara hidup aku? So itulah ibadat yang sesuai. Ya. Jadi siapa yang rasa dia latar belakang dia lebih kurang macam Abu Hurairah, ya, jenis kerja pun malam lewat, ya, bukannya nak boleh jaga-jaga malam dah, kan? Jadi sesuaikan dengan ibadat. Kita cari ibadat yang bersesuaian dengan kita, kan? Jangan berlebihan. Dan dalam konteks ini Allah Ta'ala melarang mereka yang teringin nak tak mau makan daging. Daging tidak boleh diharamkan makan. Ada orang yang kata nak jadi vegetarian, nak makan sayur-sayuran sahaja. Subhanallahil azim. Mana boleh? Ya, tak boleh. Pasal apa? Pasal Tuhan ciptakan tubuh badan kita ni, dia tak boleh hidup dengan sayur saja. Kita bukannya binatang yang orang panggil apa? Herbivore. Ya? Kita ni omnivore. Omnivore maknanya kita makan daging dan kita makan tumbuh-tumbuhan. Ya? So, kita jangan lawan sunnatullah. Kalau kita lawan sunnatullah, kita akan kalah. Datang penyakit-penyakit dan sebagainya. Ya? Allah Ta'ala bagi tahu dia ciptakan ayam, itik, lembu ni memang untuk kita. Untuk kita makan daging. Ya? Jadi kenapa kita nak rasa ragu? Ya? Kita kena betulkan world view kita. Jangan main world view ni ambil ikut suka hati kita. Dia masalahnya hari ni orang membentuk world view berdasarkan hawa nafsu dia. Sudut pandang dia terhadap alam, sudut pandang kita terhadap alam ni, kita mesti meneropong, melihat alam ini menerusi kacamata Islam. Apa purpose, apa tujuan kita diciptakan, apa tujuan ayam itik diciptakan, apa tujuan tumbuh, semua ini mesti melihat dari sudut pandang Islam. Dan Allah Ta'ala kata, la tuharrimu tayyibati ma ahallallahu lakum. Bila Tuhan dah halalkan, mana benda tu baik, benda tu elok. Benda tu berfaedah untuk kita. Dan makna kata, kalau kita cuba nak cabar sunnatullah ini, makna kata kita sedang mengubah sunnatullah dan takkan mampu. Kerana tubuh badan kita telah dicipta oleh Allah Ta'ala dengan satu setting yang khusus. Yang kalau kita tak comply kepada setting itu, dia akan rosak. Seperti mana mesin, alat-alat yang dicipta oleh manusia, kalau kita tak guna mengikut manual guide dia, tak lama lagi jahanam lah. Jadi kita jangan rasa kita lebih pandai daripada Tuhan. Tuhan yang cipta alam ni, dia lebih tahu. Ya? Dia lebih tahu. Ya. Ini masalah. Ya. Dia kata kita makan, kita bertengok makan tak, pasal apa dia kata tak,
Kesian kat binatang. Habis tumbuh-tumbuhan tak kesian. Kalau hang kata kesian kat binatang, tumbuh-tumbuhan ni dia adalah di antara sumber oksigen, kan? Jadi kalau kita makan dia, kita potong dia, tebang dia, kan? So, logik yang sama boleh dipakai juga untuk tidak boleh makan tumbuh-tumbuhan. Atau kalau gitu, mampu kering je lah. Serap makan apa? Itu kalau ikut sudut pandang dia yang salah. Tapi kalau kita tengok dalam sudut pandang yang sahih, yang Allah Ta'ala letakkan, tidak ada masalah. Ya. Sebab kita dengan makhluk-makhluk ini bertimbal balas. Tumbuh-tumbuhan untuk dia hidup segar dan subur, dia perlukan manusia tanam dia, baja dia, racun dia, merumput, ya, meracun, membaja untuk membolehkan dia hidup. Padi apa semua tu. Ya, kalau tak ada manusia duk pergi membaja, kan? Binatang pun sama. Dan manusia perlukan binatang yang dia jaga ini, yang dia ternak ini untuk dia makan. Jadi dia kena jaga elok-elok. Bagi makan yang sedap-sedap, bagi pastikan benda tu sihat supaya nanti bila dia sembelih daging, dia makan makanan yang baik. Sama juga tumbuh-tumbuhan. Memang itu adalah timbal balas hubungan antara makhluk kitaran hidup, kitaran makanan yang tidak boleh dicabar. Kita kena terima ini adalah hakikat wujud. Kita kena menyerah kepada ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang kauni dan yang syar'i. Baik. Allah kata wala ta'tadu, dan jangan kamu melampau batas. Innallaha la yuhibbul mu'tadin. Allah namakan perbuatan mengharamkan apa yang Allah halalkan ini adalah melampau batas. Dan mengharamkan apa yang Allah halalkan ini sama ada dia melakukannya secara i'tiqad, secara tashri'. Yang ni dia buat hukum. Dia kata benda ni haram, tak boleh makan. Ya. Seperti gerakan vegetarian, orang yang berfahaman vegetarian jadi satu bentuk falsafah, satu bentuk ideologi. Ada makan daging, kempen sana sini. Yang ini bahaya. Boleh jatuh kepada kekufuran kerana dia mensyariatkan sesuatu syariat yang berlawanan dengan syariat Allah Ta'ala. Atau dia mengharamkan itu pada dirinya dengan dia bersumpah kerana sesuatu perkara, maka dia nak haramkan diri atas dasar dia nak menyusahkan dirinya. Macam orang sufi yang berikrar tidak makan daging selama beberapa hari tertentu, konon-kononnya untuk mensucikan hati. Salah, tak betul. Ini juga dilarang, ini haram. Ya, ini haram. Nabi SAW kerana nak menjaga hati isterinya. Biasalah, isteri Nabi ni madu, cemburu. Nabi suka minum madu. Jadi turun ayat dalam surah At-Tahrim, ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu laka tabtaghi mardata azwajik. Wahai Nabi, awak hampir haram benda yang Allah dah halalkan hanya kerana nak mencari redha isteri kamu. Nabi sendiri Allah Ta'ala tak bagi buat. Nabi berikrar tidak mau makan dah madu, tak mau minum madu dah. Tak kata pasal apa? Hanya kerana nak meraihkan jealousy antara isteri-isteri kamu yang mereka buat cerita kononnya kalau minum madu ada bau dan sekian. Dan kamu tahu itu hanyalah muslihat mereka kerana jealous. Kan? Jadi tengok. Sedangkan dalam hubungan suami isteri ada kelonggaran-kelonggaran tertentu yang Tuhan bagi.
Ada kelonggaran tertentu. Demi nak menjaga hubungan suami isteri. Tapi bila datang perkara melibatkan hukum Allah Ta'ala, Allah tak izinkan. Kerana dia melibatkan syariat Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang telah jelas. Dan kerana manusia ni dia perlukan makan dan minum, ini adalah di antara dia punya esensi kewujudan dia. Manakala disempitkan benda tersebut, akan menyebabkan susah yang sangat besar kepada manusia. Ini antara rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab tu dalam kita tengok Allah Ta'ala cerita apa yang diharamkan daripada makanan. Allah tak cerita apa yang dihalalkan, kerana yang halal tu lebih luas. Yang halal tu lebih luas. Sebab tu kalau kita nak kawal benda yang halal, tengok macam Saudi semalam kan. Kerajaan dia keluar kenyataan bahawa apa saja makanan dalam Saudi ni ialah halal. Maksudnya mereka dah pastikan ianya halal, baru dibenarkan masuk. Sebab yang halal tu luas. Jadi sepatutnya hak kita kena letak chop. Kalau kita tak nak orang makan haram, kita chop haram. Tak? Sebab halal itu asal, haram itu yang mendatang. Selagi tidak ada bukti ia haram, maka ianya halal. Tapi kalau kita dah branding kan halal, jadi akan jadi agak sempit kepada orang. Okay. Tapi kok mana pun kita kena hati-hatilah. Sebab negara kita ni tempat yang bercampur. Bila masuk juga makanan-makanan untuk orang kafir, dia tak macam Saudi. Saudi memang tak boleh. Arak tak boleh masuk. Memang custom takkan lepas. Tidak ada ruang. Even untuk orang kafir pun tak boleh. Kan? Jadi dia memang tak ada. Memang arak tak boleh masuk langsung. Daging babi memang tak boleh masuk langsung. Kan? Tapi macam kita ni, kita tak mungkin boleh buat macam itu. Jadi orang Malaysia still kena hati-hati. Kena semak. Saya bila kita kata daging, setengah orang dia silap faham juga. Dia kata asal makanan ialah halal. Dia tengok orang jual daging, dia beli. Tak, daging, asal daging ialah dilarang. Interview. Asal daging adalah dilarang. Sehingga terbukti dagingnya daging binatang yang halal. Jadi kalau kita jumpa seketul daging, kita tak tahu daging apa. Daging lembu ke, daging babi ke? Lembu sembelih ke, tak sembelih ke? Tak boleh, kena stop. Kan? Tapi binatang, kalau kita masuk hutan, kita jumpa satu binatang pelik. Kita tak tahu binatang ni, apa dia ni? Spesies apa ni? Tengok jenis geografik banyak kali dah tak jumpa, tak ada masuk lagi ni. Kita ni adalah orang pertama yang buat penemuan. Jadi apa hukum nak makan binatang ni? Lagi tak kena pada dia dawabit makanan yang haram, maka halal lah. Kan? Maksudnya dia bukan, tidak ada nas dalam Quran ianya haram, tidak ada nas dalam hadis ianya haram. Dia bukan daripada binatang yang menerkam mangsanya. Kalau jenis yang makan daging, bukan binatang yang disuruh bunuh oleh syarak, bukan binatang yang dilarang untuk dibunuh oleh syarak. Ya. Dan ia bukan binatang yang keji di sisi orang Quraisy. Kalau tidak diketahui orang Quraisy, orang Arab, kalau tidak orang Arab, pada manusia secara fitrahnya, kita tengok dia tak makan benda-benda yang kotor, benda-benda yang jelek. Ya. Maka hukumnya halal lah. Kan? Dari segi asal hukum ia dah halal.
Kan? Jadi kalau itu cerita dia. Tapi kalau ishtibah antara halal dengan haram, kita kena menangkan haram, betul. Binatang yang hidup dua alam. Haram dimakan sebab kita tak dapat nak pastikan. Dia ada syubhah sekarang ni. Kan? Nak macam boya gitu. Boya dari satu sudut dia hidup dalam air. So, kita kata hidupan air asalnya semuanya halal. Tapi buaya juga dia boleh hidup di darat berbulan-bulan. Kalau main musim kemarau, dia korak-korak lubang, dia masuk lubang tu, dia hibernate berbulan-bulan. Sampai hujan turun pula nanti, baru dia keluar. Maksudnya dia boleh tahan hidup darat ni lama. You see? Kalau dilihat dari sudut dia binatang darat, dia binatang yang makan bangkai. Ya, makan benda-benda yang maksud dia, boya bila dia tangkap benda, dia kena simpan, dia makan bangkai. Ya. Ada taringnya. Kan? Jadi ada ishtibah di situ. Haram untuk dimakan. Ya. So kita kena hati-hati. Kan? Kena hati-hati. Ada kaedah yang jelas yang para ulama mu'tabar dalam mazhab telah letakkan. Dawabit. Dia ada benda-benda yang kenapa kita nak ambil? Nabi kata da' ma yaribuka ila ma la yaribuka. Tinggal apa yang meragukan kepada apa yang tidak meragukan. Dan Allah Ta'ala kata wakulu, dan makanlah. Tuhan suruh wakulu. Dan suruhan di sini adalah suruhan yang menghalalkan, suruhan yang mengharuskan, bukanlah wajib, tapi mengharuskan, menghalalkan. Maka apa yang Tuhan telah halalkan, kita wajib halalkan. Apa yang Tuhan telah haruskan, kita kena haruskan. Mimma razaqakumullahu halalan tayyiba, daripada apa yang Allah telah rezekikan kepada kamu, daripada perkara halal lagi baik. Yang halal lagi baik, kau makanlah. Ya. Wattaqullaha allazi antum bihi mu'minun, dan bertakwalah kamu kepada Allah yang dengannya kamu beriman. Makan makanan yang halal ni ada kaitan dengan takwa. Sebab tu Nabi kata la tusahib illa mu'mina wa la ya'kulu ta'amaka illa taqi. Jangan kamu bersahabat melainkan dengan orang mukmin, dan jangan makan makanan kamu kecuali orang yang takwa, kerana orang takwa tak makan benda syubhah. Jadi kalau orang yang takwa sanggup makan makanan yang kamu hidang, maknanya dia tahu makanan kamu tidak ada syubhah. Orang yang takwa dia akan periksa, dia akan selidik. Ya. Orang ulama salah dulu, subhanallah, pergi Mekah bawa timba sendiri. Siapa buat timba sendiri? Nak cedok ayat Zamzam. Ya, masa zaman tu khalifah kadang-kadang ya ada orang buat salah apa semua. Kadang-kadang kesalahan tu kesalahan yang lebih kita kata politikal, dan dia ditakzir, dihukum secara berlebih-lebihan. Di antaranya kadang-kadang hartanya dirampas. Lalu harta yang rampas itu diinfakkan ataupun digunakan untuk kebajikan oleh kerajaan. Kerajaan buat timba-timba untuk cedok air. Jadi ulama salah, takut kalau guna timba orang yang dirampas secara zalim oleh pemerintah masa itu. Macam sekarang tak apalah, mana ada timba apa dah sekarang. Memang kan dulu ada apa nama, rampas harta orang secara zalim dan sebagainya, tapi lain tak ada. Jadi bawa timba jangan nak cedok Zamzam, takut. Subhanallah. Wara'. Dia kata wara'. Dah, wara'.
Umar bin Abdul Aziz sampai anak dia mai, ya, tanya dulu nak cakap hai family ke nak cakap hai keluarga kerajaan. Sebab ada dua lilin. Kalau nak cakap hai family, padam lilin kerajaan. Kita lah ni tak ada. Handphone ada. Tapi guna telefon pejabat. Telefon bini, telefon kan? Suka hati je. Duk sembang dengan bini punya lama. Kan? Guna telefon pejabat. Handphone hang ada, gunalah kalau nak sembang dengan bini. Lepas tu, dah lah sembang waktu pejabat dah tu. Kan? Chatting, pakai buka Facebook. Waktu pejabat, buka Facebook peribadi. Baca status, pakai internet pejabat. Tidak ada warak. Kan? Kita kena hati-hati. Kan? Kalau nak buat, kalau waktu rehat, memang kita rehat, kita tengah lapang free, kita diizinkan untuk berehat, sama ada secara verbally ataupun memang dalam kontrak kita dah dimaklumkan, atau secara urufnya memang waktu tu kita boleh tidak buat kerja, kita rehat. Gunalah internet sendiri. Kan? Kalau nak melayari apa yang tidak ada urusan kerja langsung. Kalau ada urusan kerja, tak apalah. Itu perkara yang kita kata lepas pandang kadang-kadang. Ya, amanah. Ya. Karena ketirisan itu akan memberi kesan. Kita mungkin tak sedar. Kita mungkin tidak sedar. Tapi ketirisan itu akan menjejaskan banyak hak manusia yang lain. Intabihu. Ya. Walaupun awak bukan pekerja kerajaan, awak kerja swasta sekalipun. Ya. Tapi syarikat awak itu adalah di antara dalam rantaian. Ya, mungkin rantaian makanan ke, rantaian apakah dalam kalangan manusia hari ini. Yang mana kalau berlaku ketirisan di pihak awak, tidak, dia akan menjejaskan juga. Walaupun awak kata kita bukan pejabat kerajaan, dia kata kita orang syarikat swasta. Oh no. Bukan bermakna awak swasta so you are merdeka tu buat apa saja, you boleh rasuah, you boleh korup, you suka. No. Mentang-mentang kita syarikat swasta, selewing pun tak apa. Tak. Awak selewing, awak syarikat swasta tapi you ada kontrak dengan kerajaan, you ada kontrak dengan you pembekal supplier sekian-sekian. Tirih dekat you, tirih dekat kerajaan. Tirih sana, bocor habis semua. Kan? Jadi ini di antara perkara-perkara yang kita kena ambil perhatian sebagai selingan. Tuhan kata jangan haramkan, la tuharrimu ma ahallallahu lakum. La tuharrimu tayyibati ma ahallallahu lakum. Tuhan kata wa kulu mimma razaqakumullahu halalan tayyiba wattaqullaha alladhi bihi antum mu'minun. Menunjukkan bahawa ini adalah ketakwaan. Kita mungkin tak suka, tak berkenan nak makan, tak apa, tinggal, tak mau makan sudah. Tak lalu sayur hijau-hijau, tak apa, tak payah makan, tak apa. Jangan haramkan. Jangan buat satu sumpah, demi Allah aku tidak akan. Jangan. Ya. You tak suka, you tak lalu nak makan, you tak berkenan, tak apa, tinggal. Nabi tak berkenan, dia tak cela makanan. Dia tak makan. Khalid bin Walid makan dhab depan Nabi SAW. Lepas tu sahabat tengok, Nabi tak sentuh pun. Mereka pun jadi ragu-ragu. Nabi kata,
Sebab tempat negeri aku tak ada. Kan? Jadi aku tak biasa makan. Tak biasa makan. Nabi tak celah, Nabi tak kata. Nak tinggal. Lalu makan, tak lalu sudah. Jangan duk kata, apa pelik makanan ni. Jangan. Kritik masakan. Tak sedap. Tak apa, jangan kritik makanan. Tak sedap kena habaq. Pasal apa? Supaya dia boleh improve. Awak masak ni tak cukup garam dah, tak cukup gula lah. Jangan pula bini salah guna. Kan? Dia salah guna. Dia menunggang agama. Dia masak tak sedap, laki dia nak komplain, dia kata, duk hina makanan. Jangan. Dia bukan hina makanan. Dia kritik engkau punya masak. Kan? Kritik masakan contoh lain. Hina makanan benda lain. Kan? Ni zat makanan tu yang kau hina dia, kau kata tak bagus ni apa semua. Jangan. Kan? Kritik produk kerana penghasilan makanan tersebut tidak berkualiti. Cerita lain. Tapi jangan hina makanan itu kerana pada zat batang tubuh makanan itu. Dari sudut ia adalah ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Hang tak suka, tak berkenan nak makan benda tu, tinggal. Saya memang jenis tak makan ikan. Tak apa. Tak makan ikan sudah. Dia mungkin tak makan, ada orang dia tak makan ikan kalau kita goreng, tapi dia makan ikan bila kita rebus. Manusia ni macam-macam. Ada orang tak makan telur rebus, makan telur goreng. Kan? Dia macam-macam cara. Dia tak makan sayur sekian, tapi dia makan sayur sekian. Kan? Macam-macam orang. Kan? Selera tu cerita belakang. Tapi tak selera, tak suka, jangan hina. Geli-geleman lah tengok sayur ni. Tak. Macam tu. Tak baik. Hampa duk makan sayur buat apa? Hampa duk makan daging ni buat apa? Menyiksa binatang. Janganlah. Dia sembelih dengan cara yang syar'i. Seksa apa? Kan? Jadi kalau kita tak suka, tinggal. Itu adab. Kemudian Allah Ta'ala lanjutkan tentang hukum sumpah. Pasal apa lanjut hukum sumpah? Pasal cerita dia, sahabat dia tadi dah bersumpah tak nak makan sekian-sekian. Dah bersumpah nak buat sekian-sekian. Maka ini kita akan bincangkan pada kelas yang akan datang berkenaan dengan masalah kafarah, sumpah dan nazar. Nazar adalah satu bentuk sumpah. Jadi sebab itu dia dan sumpah adalah sama dari segi hukum kafarahnya. Masa telah pun tamat. Jadi kita nanti setakat ini dulu insya-Allah taala. Mudah-mudahan kita ada lagi diberikan izin untuk bertemu pada kelas yang akan datang. Dan kita akan sambung perbincangan tentang hukum sumpah dan nazar, kafarahnya apa dia, dan juga kita berbaki lagi dalam surah Al-Maidah ni hukum tentang dam haji orang memburu binatang waktu ihram atau dalam tanah haram, dan ada hukum tentang wasiat. Jadi insya-Allah ini kita akan ambil pada sesi-sesi yang akan datang. Naktafi bihadzal qadar al-yawm. Qultu lakum ma sami'tum, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.